Okey, baik. Malam ni mukadimah dah 20 minit mukadimah. Setelah kita dah melalui bab auzubillah ni, kita nak masuk pula lah bab yang baru. Doa auzubillah, auzubillah, auzubillah tak sudah-sudah. Bila nak sudah? Nak masuk tahun baru dah ni. Kan? Malam ni kita masuk pula satu bab yang baru. Itulah bab yang kedua, tapi dia adalah awal-awal ayat dalam Quran mengikut satu pandangan ulama. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah sikit. Dengan nama Allah yang maha, ada maha lah bahasa Melayu, bukan mahal, maha, pemurah lagi maha pengasihani. Itu terjemahan Melayu kita. Sebenarnya dia tidak ada satu terjemahan yang betul-betul menepati perkataan Rahman dan juga Rahim. Pemurah dan pengasihani, dia tidak merujuk pada, pengasihani merujuk pada Rahman, tapi pemurah dia sebenarnya tidak betul-betul merujuk pada Rahman pada pandangan saya. Sebab saya ada kelulusan dalam menterjemahkan teks-teks Arab kepada bahasa Melayu. Dia tak berapa. Sebab tu sebenarnya bukan semua bahasa yang ada bila nak diterjemahkan, kadang-kadang bukan 100% lah, ada setengah perkara. Sebab itu kita bahasa Melayu juga dulu ada banyak kelemahan. Sebab itu kita serap saja. Serap saja. Tak nak terjemah kan? Kalau terjemah pun tak sama. Serap saja. Jadikan terus perkataan itu. Sebab itu saya kalau sebut Bismillah dengan nama Allah yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim, saya lebih suka kata begitu. Bagi perkataan tu Arab, tak perlu terjemah pemur, tapi dah bahasa Melayu dah punya tu kan. Rahman dan Rahim ni dia dua-dua merujuk kepada perkataan Rahman. Baik, itu nanti bab makna dia lah. Nanti kita akan masuk satu bab, mungkin next kuliah pasal makna. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Kita ikutlah terjemahan yang sudah sedia ada dalam pentafsiran biasa. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Pak, kita dah biasa dengar. Suatu perkataan yang ringkas, namun dia mempunyai makna yang amat besar, terutama dari sudut kehambaan dan ketuhanan. Walaupun hanya 4 perkataan. Dan begitulah perihal seluruh perkataan dalam syarah mewakili Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu surah yang pendek, bahkan ayat yang paling pendek dalam Quran, 3 ayat je tuan-tuan. Surah yang paling pendek dalam Quran. Tapi pendek bukan sebarang pendek. Sependek-pendek surah ini, dia adalah satu surah yang dibawa turun daripada aras Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi khusus. Walaupun dari sudut periwayatannya ada pertikaian, tapi satu surah yang amat baik. Pendeknya surah tuan, tapi Nabi kata diambil surah ini daripada bawah aras. Perkataan yang pendek. Sebab itu perbezaan agama kita dan agama dulu, perbezaan antara Nabi kita dan Nabi-Nabi terdahulu ada banyak. Ada banyak. Ada 7 perbezaan. Walaupun ada setengah riwayat kata 5, tapi saya ambil riwayat yang 7. Salah satunya ialah Nabi kata utitu jawami'al kalim. Aku diberikan jawami'al kalim. Kata-kata yang pendek tetapi luas makna, besar makna. Itulah jawami'ul kalim. Tuan-tuan nak cari satu doa Nabi yang panjang-panjang tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan takkan jumpa. Doa Nabi banyak yang pendek-pendek. Semua yang ringkas-ringkas. Walaupun ringkas, tetapi dia betul-betul menepati apa yang diwahyukan. Jangan ingat doa Nabi ni pendek. Sebab itu kadang-kadang dia menjadi hasutan iblis supaya manusia ni tidak memandang nilai yang tinggi kepada doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kita rasa doa Nabi ni coknya. Kita rasa doa Quran ni seolah tak ada apa-apa. Betul. Benda ni biasa. Kita sendiri pun dulu macam tu. Tapi setelah kita mempelajari, belajar tafsir, belajar hadis, belajar ilmu as-sunan, belajar syariat-syariat ni, baru kita tahu rupanya doa-doa Nabi sudah mencukupi, memadai, dan kita tak perlu yang lain. Nampak? Cukup. Pasal kehidupan kita sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kan? Macam saya sebut sebelum ni lah. Rumah kita rasa tak selesa, kita tak perlu nak panggil orang ustaz dan mari nak baca, nak rejik air, tak apa-apa, tak payah. Contoh ambil Quran, ambil mushaf. Yang saya percaya rumah kita ni ada banyak mushaf, yang kadang-kadang ada 4-5 mushaf, satu pun tak bersentuh. Kalau sentuh pun satu, 4 lagi berabuk dah. Ambil mushaf, buka baca suratul Baqarah. Rumah kita jadi elok, tak takut apa. Kan? Tak ada apa yang kita tak perlu takut. Pasal Nabi dah jadi baca suratul Baqarah, setan dia tak boleh duduk dalam rumah yang dibaca Al-Baqarah. Baca. Semua panjang kan, baca lah kakak kita mampu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Ada banyak bab yang perlu kita tahu tentang bismillah. Kita belik dalam buku-buku tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir dan Syekh Ahmad Syakir yang ada pada saya, dan lain-lain tafsir yang ada dalam dunia ilmu tafsir. Tuan-tuan, walaupun bismillah ini ada ulama yang menghuraikan secara panjang lebar, ada ulama menghuraikan secara ringkas, ada ulama tuan-tuan yang mengarang hanya bismillah saja, hurai pasal bismillah saja. Umpamanya Al-Syekh Al-Doktor Sulaiman Al-Lahi, dia karang satu buku khol pasal a'udzubillah dan bismillah. Boleh satu buku 500 muka surat pasal bismillah dengan a'udzubillah. A'udzubillah tak banyak lah, tapi banyak a'udzubillah. Nak cerita dia ni walaupun satu perkataan yang ringkas, tapi dia banyak ilmu. Itu pun tidak menghabisi lagi. Kita pun sampai hari ni pun tak ingat. Sebab banyak sangat kan. Pertama ialah yang perlu kita tahu. Ini sepenting dia. Bila sebut bismillah, pertama yang perlu kita tahu ialah kepentingan bismillah. Nombor 1. Kepentingan bismillah. Ada banyak lagi lah yang lain, tapi kita akan masuk satu-satu. Pertama, dia panggil kepentingan bismillah. Apa kepentingan bismillah? Ni Ustaz dah sebut tadi kepentingan a'udzubillah. Bila nak guna a'udzubillah, Ustaz nak tanamkan dalam jiwa kita bahawa perkataan ini besar maknanya dan juga tinggi nilai amalan. Sama lah juga dengan bismillah. Apa kepentingan dia? Tuan-tuan, dia kepentingan dia amat besar. Dan bukan saja bila kita nak baca Quran, malah bismillah ni boleh mempengaruhi seluruh kehidupan kita kalau kita benar-benar mempelajari dan mengerti. Tapi kena belajar, kan? Tak belajar tak tahu. Macam mana nak tahu kepentingan? Dia senang. Saya nak baca kepada tuan-tuan. Satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, direkodkan oleh ramai ashabus sunan, termasuklah Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Yang saya rasa tuan-tuan dia dah pernah terjumpa, terbaca, ataupun mungkin dah ada ustaz yang bagi tahu. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, walaupun sebagian ulama kata hadis ni dhaif lah, tapi ada sebagian yang kata hadis ni hasan. Namun dengan sebab hadis ni masyhur dan banyak dimukaddimahkan dalam mukaddimah buku ilmu syariat Islam, maka saya juga ketengahkan. Kata Nabi, kullu amrin ziban la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fahuwa ajzam, fahuwa aktar. Dari 3 riwayat. Satu aktar, satu azam, satu abtar. Apa maksudnya tuan-tuan? Jadi semua maksudnya ialah setiap perkara Nabi kata yang mempunyai
zibal, yang mempunyai, ulama tafsir, yang mempunyai nilai syariat. Yang setiap perkara yang ada, yang kita nak buat tu, dia benda tu benda baik, benda yang tidak melibatkan yang haram, benda zibal, yang tidak dimulai dengan bismillah. Nabi kata maka amalan itu, Nabi kata abtar. Abtar ni, aktar ni ialah terputus dua, benda tu putus dua. Setengah riwayat Nabi kata abtar ni ialah terputus ekornya. Kalau haiwan, Nabi buat perumpamaan, dia terputus ekornya. Pasal apa Nabi kata terputus ekor, tuan-tuan? Pasal haiwan ni kecantikan dia sebagainya pada ekornya. Tuan-tuan boleh kucing, ekor dia lawa. Haiwan lain pun ekor dia kadang-kadang memberi kecantikan pada haiwan. Kalau haiwan tu tak ada ekor, tak ada hasil. Tuan-tuan nak beli kuda, tuan-tuan kalau tak ada ekor, tuan-tuan nak beli? Tak beli. Dan nak beli kucing, ada orang jual kucing kan, beratus-ratus beli kucing. Satu ekor sampai 400-500. Lain jenama, lain harga. Belilah kucing kan, harga beratus. Nak beli kucing yang tak ada ekor? Tak nak seekor cantik. Ekor ni satu kecantikan haiwan. Tak baca bismillah, Nabi kata haiwan tu macam tak ada ekor. Tuan-tuan bayang, kalau lembu tak ada ekor, kambing tak ada ekor. Tapi kalau korban, kalau haiwan terputus ekor boleh dikorbankan. Pasal ekor ni dia tak masuk ke cacatan yang besar. Tapi kalau buta tak boleh. Telinga terpotong sikit boleh, pasal dia sikit. Kaki patah tak boleh. Saya ada, sebelum ni ada orang korban 3 ekor di sana, tempat lain. Turun daripada lori, terpelewong kaki, patah. Dan ustaz boleh tak patah? Saya kata wallahualam, tahu saya tak boleh kalau dah patah macam tu. Saya kata tak tahu, tak boleh korban tu. Alamak. Tapi pasal lembu tu pun pemberian. Pemberian. Ada orang bagilah, tapi dia bagi nama-nama tertentu lah. Sembelih saja kan. Tapi tak tahu lah, saya kata kalau ada boleh, tapi setahu saya kalau patah kaki dia tak boleh. Tapi tu buat macam Ustaz, sembelih bagi daging tapi tak boleh dikorbankan. Tak, sembelih boleh, jangan kata tak boleh sembelih, boleh sembelih, boleh hadirkan daging macam biasa, tapi tak boleh niat korban. Itu saja. Kat mana? Lupa. Memang bismillah, tapi kat mana? Terputus ekornya, Nabi kata. Lagi satu Nabi kata, sesuatu urusan tidak dibaca bismillah, Nabi kata lumpuh. Seumpama lumpuh, Nabi kata. Nabi kata terputus dua. Nabi kata terputus ekornya. Nabi kata lumpuh. Macam orang lumpuh lah. Kita tak nak lumpuh, tuan-tuan. Kita tak nak stroke. Kita tak nak lumpuh. Bila lumpuh ni tak boleh buat apa. Dua atas kursi roda, susah nak bergerak kan. Kita tanya orang yang lumpuh, yang kena stroke, terlantar, tuan-tuan, kesian bila tak ada orang. Bila malam-malam kadang dah harga nak minta air tengah malam, payah. Nak air dekat je tak boleh nak ambil, tak boleh nak bergerak. Lumpuh ni kesian. Sebab tu kita kena banyak-banyak minta kepada Allah Ta'ala doa, supaya kita tidak ditimpa penyakit-penyakit yang kadang-kadang boleh menyusahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Kita sakit tak apa, pasal sakit dia menghapuskan dosa. Tak apa sakit, tapi minta ya Allah bagi aku sakit ni boleh bergerak, boleh semayang, boleh apa, minta lagu tu lah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi macam mana, dia punya kuasa lah, kehendak dia lah kan. Tapi kita minta. Sakit memang kena sakit, supaya bila kita sakit ni menghapuskan dosa. Kita ni banyak dosa, bagi sakit tak apa, tapi kurang sakit yang kita boleh buat kerja harian kita, boleh buat amal ibadah kita. Dan juga orang kata yang juga walaupun sakit dia tak terganggu kita punya jiwa kita. Kalau boleh dipanggil sakit-sakit yang tidak memudaratkan. Faham? Macam lumpuh, kalau boleh Allah Ta'ala kita jauh. Nampak? Jadi lumpuh Nabi kata tak baca bismillah. Kesimpulannya ialah disunahkan kita membaca bismillah dalam setiap urusan kita. Terutama dalam urusan-urusan yang sudah dinyatakan
bahawa Nabi SAW bismillah padanya. Lebih-lebih lagi dah. Kena bismillah. Tuan-tuan nak makan, kena bismillah. Cuma ada sedikit pertikaian di sisi ulama Islam. Al-Imam Ibn Alan, tak kala dia menghuraikan Al-Askar Al-Imam Nawawi, dia menyebutkan pertikaian ini di kalangan setengah ulama. Bila ditilik tuan-tuan, Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim penuh hanyalah ketika membaca Quran. Manakala dalam perbuatan-perbuatan Nabi yang lain, Nabi hanya membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nabi tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nak masuk tanda umpamanya, kan? Kita disunatkan baca Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Nak makan umpamanya, Nabi suruh baca Bismillah. Nabi kata pada anak, idza akalta fasamillah. Bila nak makan baca Bismillah. Wuduk pun sama. Nabi kata la wudu'a liman la yusammillahi alaih. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya. Kita wuduk tuan-tuan kalau boleh baca bismillah. Pasal ada setengah ulama dia mewajibkan baca bismillah, terutama dalam mazhab Ahmad. Pasal Nabi kata tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah. Cuma adalah setengah ulama dia tak terima nas ni, dia kata nas ini tidak sahih. Dalam mazhab kita pun dia tak kata wajib, cuma dia kata sunnah. Baca bismillah. Bismillah. Tadi saya sebut bersama isteri. Bismillah. Bismillah, Nabi kata, Allahumma jannibna syaitan. Man ata ahlahu faqal bismillah. Siapa yang bersama isterinya lantas dia baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bismillah. Apa lagi? Banyaklah. Keseluruhan perbuatan Nabi bismillah, bismillah. Dia tak baca penuh. Kata Imam Nawawi dalam buku-buku fiqh dia kata al-akmal ayatiya bismillahirrahmanirrahim. Dia mempunyai pandangan yang lain. Dia kata kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan, terutama yang Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bagi al-Imam Nawawi itulah yang paling sempurna. Dia kata begitu. Kata ulama lain umpama al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Kubra, dia kata jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Pasal Nabi tak baca bismillahirrahmanirrahim melainkan hanya ketika baca Quran. Kalau boleh tukarlah, dia syorkan bismillahil aliyyil hakim. Ini pandangan, ini ijtihad, pandangan dia. Tapi sebagian ulama lain, terutama ulama hadis, Al-Imam As-Suhudi rahimahullahu ta'ala, dia kata at-taqayyud bima sabata 'anil nabi afdal. Terikat dengan apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi SAW, itulah yang afdal. Mana kata boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim, tapi kita taqayyud, kita baca bismillah. Itu tanda bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Nak bersama isteri bismillah. Allahumma nak makan bismillah. Allahumma barik li fihi wa at'imni khairan minhu. Kita tak baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Pasal di hadis ni hadis muka dia. Jadi yang bismillah, lain-lain perbuatan dia kata baca bismillah. Nak baca Quran baru bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah sebenarnya pandangan yang paling baik. Sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Nampak? Tak boleh kata bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi mengutamakan apa yang sudah sedia ada dalam. Baik. Lain-lain urusan yang tidak bersifat ibadah, bacalah bismillah. Bacalah bismillah. Nabi tuan-tuan nak naik kenderaan, Nabi bismillah. Tuan-tuan naik kenderaan baca macam mana? Ni nak perbetulkan sikit. Ilmu ni bukan apa yang kita faham. Ilmu ni apa yang terkandung dalam keilmuan. Itu baru ilmu. Tuan-tuan naik kenderaan, tuan-tuan baca apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Alhamdulillahillazi naik kenderaan. Safara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bukan? Mulai pada hari ini tuan-tuan nak naik kenderaan, tuan-tuan modify sikit lah, bagi sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tuan-tuan baca bismillah. Buka pintu kereta, bismillah. Ini riwayat daripada Ali bin Abi Talib daripada Sahih Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini Sahih Bukhari, antara yang top dalam bab doa menaiki kenderaan. Tuan-tuan boleh buka buku zikir yang besar-besar. Riwayat Ali. Ali bila nak naik kuda, Nabi bila nak naik kuda, Ali ni cerita dia. Disebut oleh Rabi'ah. Ali ni bila dia naik kuda, dia naik kuda, dia baca bismillah. Bila dia duduk atas kuda, dia kata alhamdulillah. Kita pun sama lah. Buka pintu kereta, bismillah. Belum ni buka pintu kereta tak baca bismillah. Ni buka bismillah. Masa buka pintu kereta, bukan masa duduk. Masa buka pintu kereta, baca bismillah. Ni bukan suruh dengar saja, ni suruh buat sekali. Belajar banyak-banyak satu kitab tu, kalau satu pun tak buat tu, payah juga. Ni belajar sikit pun tak apa. Jadi kita boleh buat every day. Lepas tu kita belajar ilmu apa pun. Tuan-tuan belajar ilmu tafsir, relate dengan fiqh sunnah. Fiqh sunnah, fiqh amalan. Saya ajar tafsir, saya ajar akidah, saya ajar apa ilmu saya ajar di luar sana. Saya sentiasa mengaitkan dengan fiqh sunnah, fiqh amalan dipanggil. Macam ni, selit. Tuan-tuan baca bismillah, buka pintu kereta. Tutup pintu kereta, tuan-tuan baca alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan baca alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadha. Belum ni tuan naik kereta tu baca doa tu je kan. Tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallazi. Itu betul juga, bukan kata tak betul, tapi dia tidak 100%. Ni yang Ustaz bagi tahu ni 100%. Tuan-tuan buka buku, pintu bismillah. Tutup pintu alhamdulillah. Kalau naik motor, angkat kaki tu bismillah. Ataupun masa betulkan dia punya tongkat tu bismillah. Duduk atas motor alhamdulillah. Bawa baca alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca ya. Kemudian tuan-tuan baca alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma inni zalamtu nafsi. Panjang sangatlah pula ustaz. Kalau panjang tuan-tuan boleh berhenti kat Allahu akbar. Kalau lebih ni tuan-tuan belajar lain kali. Kemudian nanti tulis ke apa yang patut. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tuan-tuan waktu baca dah ni hang mula-mula tambah bismillah alhamdulillah dia. Ujung dia alhamdulillah dengan Allahu akbar. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhan, aku banyak menzalimi diriku. Ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya tiada orang yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni bila kita kata lagu tu dia suka. Allah Ta'ala suka kita kata Allahumma ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab tu tuan-tuan kalau buka Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar, kalau boleh kita kena ingat tuan-tuan, pasal setiap hari kita kena baca. Bagi orang yang nak mati dalam iman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu Sayyidul Istighfar. Satu-satunya hadis yang ada dalam Bukhari yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Auf. Satu-satunya Sayyidul Istighfar. Kena ingat. Sebab Nabi kata siapa yang mati, dia mati dalam iman. Sebab tu mana-mana amalan yang Nabi kata mati dalam iman, mati dalam iman, kita kena buat. Pasal kita ni banyak dosa kita setiap hari. Yang kadang-kadang amalan kita ni tak boleh nak menampung apa yang telah kita lakukan dan juga kejahatan. Maka benda-benda begini kita kena tahu. Bukan susah mana. Kan?
Bila tuan-tuan dah kata begitu, tuan-tuan senyum. Senyum. Ali ni tuan-tuan, dia ketawa. Bila dia kata, Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ighfir inni zalamtu nafsi zulman katsiran faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ali ketawa. Fadhahika Ali faqala, Ali ketawa, maka sahabat Rabi'ah tadi tanya. Tak silap saya Rabi'ah, saya pun lupa juga. Dah nyanyi kan sikit. Ali, sahabat ni tanya dia, pasal apa kau ketawa? Ali kata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Aku tengok Nabi buat lagu tu, aku pun buat lagu tu. Aku tak tanya. Ali ni dia tengok Nabi buat lagu tu. Nabi naik kenderaan, Nabi baca, Nabi ketawa. Ali pun dah tengok Nabi buat macam tu, dia buat. Itulah sahabat. Ibnu Umar tuan-tuan, ada jalan-jalan di Madinah yang mana ada pokok rendang. Bila Nabi lalu, Nabi tunduk. Tiba-tiba bila Nabi dah wafat, pokok tu pun dah ditebang. Bila Ibnu Umar lalu, dia tunduk lagi, seolah-olah pokok tu ada lagi. Nampak? Padahal pokok tu dah tak ada dah. Dan Ibnu Umar ni tuan-tuan, dia suka solat di mana Nabi solat, walaupun Nabi dah tak ada. Sehingga semua ulama kata kita boleh semayang di tempat-tempat yang didapati Nabi semayang, walaupun tidak ada suruhan yang jelas, walaupun sebagian besar kata tak boleh. Pasal Nabi semayang tu semayang biasa, bukan berkenaan tempat. Contoh begitu. Adalah sikit perbahasan. Ali kata, aku tengok Nabi ketawa. Cik mana sana ni, mana sana pula. Aku tengok Nabi ketawa, aku pun buatlah lagu tu. Sahabat ni kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku ketawa pasal Allah Taala ketawa. Allah Taala suka bila kita kata, wahai Tuhan, tiada orang yang boleh mengampunkan dosaku, ampunkanlah dosaku. Dia kata Allah Taala suka. Nabi kata, innallaha yadhak. Allah Taala ketawa bila orang tu, seseorang hamba berkata sedemikian. Memang layaklah kalimah ni tuan-tuan, walaupun dia macam biasa, tapi layaklah dia duduk dalam sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Pasal perkataan tu Allah Ta'ala suka. Nabi kata Allah Ta'ala ketawa. Allah Ta'ala ketawa macam kita ke? Macam tu. Jangan tanya macam tu. Bila sebut Allah Ta'ala ketawa, Allah Ta'ala ketawa. Nabi pun ketawa macam tu. Maknanya walaupun ulama dia kata Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka. Boleh hari ni kita pun buat macam ni. Tapi jangan pula Allah baca doa tu jangan pula kata gila boleh. Kita senyum, menunjukkan kita Allah Ta'ala redha pada kita pergi. Itu doa naik ke neraka. Nampak? Perbetulkan sikit supaya dia lebih jadi kita kena baca bismillah ni. Semua perkara yang kita tahu Nabi baca bismillah, kita buat. Kita baca bismillah, bismillah, bismillah. Apa benda kita nak buat? Nak pegang barang, bismillah. Bahkan Imam Abu Lays As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, dia kata seseorang itu akan masyhur namanya di langit. Dalam buku dia Tanbihul Ghafilin, bagi orang yang melazimi beberapa perkara. Salah satunya ialah orang yang sentiasa nak melakukan perbuatan, dia kata bismillah, tak kala selesai melakukan perbuatan dia kata alhamdulillah. Nama kita masyhur di langit. Jadi kita pun sama, bismillah, bismillah, bismillah. Ataupun bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kena baca. Terutama dalam perkara-perkara yang harus. Benda harus ni tuan-tuan, kalau kita buat, dia tidak dicampur adukkan dengan zikir, doa, dia jadi harus semata-mata. Sebab tu kita makan. Makan ni apa hukum makan? Makan bukan wajib, makan bukan sunat, makan bukan haram, makan ni bukan makruh, makan ni harus. Perbuatan yang harus, bila kita campur adukkan dengan doa, dengan zikir dan niat kerana Allah Ta'ala, dia jadi ibadah. Sebahagian besar kehidupan kita ni harus. Daripada kita celik mata sampai kita tidur balik tuan-tuan, yang wajib apa je? Apa yang wajib dalam satu hari? Semain 5 waktu. Tu betul. Kan?
Banyak benda harus yang kita buat. Banyak benda harus. Maka benda harus itu kita mulakan dengan bismillah, kita tutupkan dengan alhamdulillah. Umpama yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Cuma adalah beberapa perhatian yang diketengahkan oleh ulama terutama. Ini perlu lah ya. Dah dekat sejam dah. Saya nak petik kata-kata yang baik yang diketengahkan oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala. Ulama besar faqih di Mesir lebih kurang 200 tahun yang dulu. Dia ni Syekhul Azhar. Tuan-tuan tanyalah orang pondok bila sebut Baijuri, confirm dia kenal. Pasal di pondok-pondok buku Tuhfatul Zakiri karangannya amat terkenal. Tuhfatul Murid amat terkenal terutama dalam menguraikan sifat Allah Ta'ala di atas aliran Al-Asy'ariyah, aliran sifat 20 lah. Jadi banyak. Al-Baijuri, saya dulu masa belajar dengan tuan guru saya, kita pondok buat Bidayatul Hidayah, Bidayatul Ulam, buku pondok yang asal-asal lah. Durus Sami Kang Syedaq Al-Fatani. Ulama tu guru kita selalu sebut berapa nama, antaranya Al-Imam An-Nawawi, antaranya Al-Syekhul Rahmi, antaranya juga Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Pasal dia ulama besar. Dia ketengahkan buku, dalam buku dia tuan-tuan, Tuhfatul Murid, dalam mukaddimah tak kala dia menghuraikan hadis yang tadi, kullu amrin dibal tadi, dia hurai sikit sebanyak. Saya nak petiklah satu kata-kata dia yang amat baik dan kadang-kadang tidak diketahui oleh ramai orang, melainkan orang yang belajar bab ini, bab bismillah ni lah. Kita bismillah memang boleh sebut, tapi kita tak belajar betul-betul pasal bismillah ni, maka kita tak tahu. Apa kata Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala? Dia kata la yusannu an yuqra bismillah fi arba'ati mawatin. Dia kata tidak disunnahkan kita membaca bismillah pada 4 keadaan. Bila mana kata tidak disunnah ni, mana tidak digalakkan. Bila kata sunnah ni galakkan. Disunahkan kita buat macam ni. Bila ulama kata disunahkan kita buat macam ni, maksudnya digalakkan kita buat macam ni. Bila ulama kata digalakkan kita buat macam ni, maknanya disunahkan kita buat macam ni. Lebih kurang lah. Dia panggil al-masnun dengan al-mustahab. Itu istilah dalam syarah. Dia kata tidak disunahkan, tidak digalakkan kita baca bismillah dalam 4 keadaan. Pertama, dia kata inda safasifil umur, ketika melakukan perkara-perkara yang bersifat safasif. Ulama bahasa kata safasif ialah tawafif, benda-benda yang remeh-temeh, benda-benda yang keji, benda-benda yang kadang-kadang tidak tidak menyeronokkan. Nampak tak elok. Al-Imam Al-Baijuri bagi contoh, umpamanya mengorek hidung, mengorek telinga, memakai selipar dan lain-lain urusan yang bersifat tawaf. Benda remeh-temeh, benda yang kau tahu nak korek hidung bismillah tak payah. Contoh, kita tak buat, tapi ni satu ilmu. Kan? Tuan-tuan nak korek telinga bismillah. Tuan-tuan nak potong kuku, umpama dia kata taklimul asfar, memotong kuku tak payah bismillah, potong. Pasal benda tu dipanggil membuang azar, membuang benda tak azar. Azar ni benda yang tak baik, tak elok. Tuan-tuan nak basuh najis, kucing berak dekat atas rumah kita nak basuh najis, bismillahirrahmanirrahim, basuh najis tak payah. Pasal perbuatan tu dia tak elok. Benda yang bersabit dengan azab. Nak meludah dia kata tak payah bismillah. Jadi perbuatan yang seumpama itu dia klasifikasikan sebagai safasif, maka tak perlu kita baca bismillah. Tidak digalakkan. Tak boleh baca ustaz. Nak baca terpulanglah. Tapi dia kata la yusan, tidak digalakkan, tidak disunat. Yang kedua, dia kata tidak digalakkan kita baca bismillah juga
Dia kata dalam perkara-perkara yang haram secara zati, kullu syai'in yuhram zatiyan wa yukrahu zatiyan. Perkara-perkara yang haram secara zat dan perkara-perkara yang makruh secara zat, maka juga tidak disunahkan, malah tidak digalakkan. Kita baca bismillah. Apa perkara yang haram secara zat ni? Memang benda yang diharamkan. Nak mencuri bismillah. Oh, tak boleh ada kata. Kan? Nak menyembang, nak mengumpat bismillah dulu. Tak payah. Contoh macam tu lah. Benda-benda yang haram secara zat. Apa beza haram secara zat dengan haram bukan zat ni? Haram secara zat ni memang benda tu dah haram. Satu lagi dipanggil haram bukan zat. Contoh. Anak kita main bola. 5 minit lagi nak masuk asar. Zuhur dia tak semayang lagi, tuan-tuan. Maka permainan itu dikira haram. Tapi bukan haram permainan itu, tapi haram pada waktu itu. Anak kita. Sebab tu kalau Ustaz Zaidul kan dia selalu buat lawak kan. Dia kata, haram pakai seluar, haram main bola kalau tak semayang asar sampai masuk maghrib. Itu masuk dia haram tu, tapi haram yang tidak betul-betul perbuat. Perbuatan tu tak haram, tapi ada benda lain yang mengharamkan. Kan 5 minit langsung asar, zuhur tak semayang lagi. Maka perbuatan kita itu, main bola tu dikira haram pada waktu itu. Itulah maksudnya. Yang kedua dia kata makruh yang zat. Makruh yang zat ni memang makruh selama-lamanya. Adalah beberapa perbuatan yang dikira makruh secara zat. Umpamanya kita nak melihat perkara-perkara yang dipanggil tidak ni. Contoh dia bagi melihat kemaluan isteri. Nak lihat isteri kita tak pakai baju, kita bismillah dulu. Itu makruh. Dia tak haram, tapi makruh secara zat dipanggil. Tapi kalau makruh yang bukan zat, umpama kita nak makan petai, nak makan jerih, tak apa, memang ada makruh. Tapi makruh dia pada bau. Hilang bau, hilang makruh, tak apa. Dua, makruh dan haram secara zat. Ini kadang tak ada hubung kait mana dengan kita pun. Kita tak buat pun, tapi ilmu yang ada hubung kait dengan bismillah. Yang ketiga dia kata tidak disunahkan juga bismillah ketika berzikir kepada Allah. Apa dia zikir? Tasbih, tahmid, tahlil, dia tadi ya, takbir dan juga selawat ataupun istighfar. Itu adalah lafaz-lafaz zikir. Tuan-tuan nak tahlil, tuan tak payah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, tak payah. Tuan-tuan nak subhanallah, tuan-tuan tak payah baca bismillah. Terus kepada subhanallah. Zikir ni tak perlu bismillah. Pasal dia tidak dijadikan permulaan zikir itu dengan bismillah. Tak payah, terus kepada zikir. Nampak? Terus kepada zikir. Pasal bismillah tu zikir juga. Kan? Subhanallah tu zikir juga. Jadi pandai kita, begitu pak zikir atas zikir. Jadi tak payah, terus kepada zikir. Memang itu yang sebetulnya dalam syarak. Kemudian yang keempat, kata beliau, tidak disunah dan tidak digalakkan juga kita baca bismillah dalam amalan-amalan ataupun ibadah yang syarak tidak menjadi, yang sudah ada ketetapannya, dan syarak tidak menjadikan bismillah sebagai mabda', permulaan kepada ketetapan itu. Pelik macam ni. Tidak disunahkan kita baca bismillah pada amalan yang sudah ada ketetapan, dan Allah Ta'ala tak jadikan ketetapan itu permulaannya bismillah, maka tak perlulah kita baca bismillah. Dia bagi contoh umpamanya semayang, dia kata tak payah baca bismillah pasal permulaan semayang ialah takbir, maka tak perlu Allahu Akbar, dia kata tak payah. Sebab semayang tu dah ada permulaan dia sendiri, maka tak perlu dimulakan. Tidak disunahkan, tidak disunahkan. Umpama azan, umpamanya tuan-tuan nak azan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah, maka dia kata tak payah. Pasal apa? Pasal azan, permulaan kepada azan takbir, Allahu Akbar, maka dia tak perlu dengan bismillah. Lagi pula perkataan tu zikir, tak perlu dimulai dengan zikir yang lain, cukup dengan tapi kalau kita nak baca sebelum daripada azan, tak kisahlah. Ini dekat-dekat dengan azan sehingga berkesinambungan dengan azan, maka tak payah. Tidak disunahkan, tidak disunahkan. Adalah apa-apa dia. Nampak? Jadi 4
keadaan ni tidak disunatkan, malah tidak juga digalakkan kita baca bismillah. Ketika sampai siful umur, ketika haram dan makruh zati, ketika berzikir, dan juga ketika melakukan amalan yang sudah ada ketetapannya yang tersendiri dalam syarak, maka tak perlulah kita baca bismillah. Kalau lain-lain, bacalah bismillah, terutama dalam amalan-amalan harian kita, lagi mana dia tidak dilarang oleh syarak. Boleh? Boleh faham? Nak cerita bismillah ni banyak kelebihan. Bahkan tuan-tuan, bismillah ni juga boleh dijadikan juga satu bacaan untuk kita menjampikan. Kita nak baca pada air, kita nak minum sendiri, anak kita nak minum, boleh baca bismillah. Bahkan kita pun kena sentiasa baca bismillah. Bismillah. Baik. Dah sejam ni? Boleh. Jadi perkongsian malam ini hanyalah kepentingan bismillah dan juga beberapa tempat yang tidak disunatkan kita baca bismillah mengikut pandangan sebahagian ulama, terutama Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Baik, ada soalan? Tak ada soalan, tanya masa makan. Untuk the next kuliah kita akan sambung tentang perkara-perkara yang bersabit dengan bismillah, antaranya makna bismillah itu sendiri, apa yang dimasukkan dengan Allah, apa yang dimasukkan dengan Ar-Rahman, apa yang dimasukkan dengan Ar-Rahim. Satu perkataan tuan-tuan yang amat besar maknanya, amat besar maknanya, kerana dia merujuk kepada rahmat Allah Taala. Dan saya akan sebutlah beberapa konsep dalam bab rahmat Allah Taala ini, supaya kita faham insya-Allah taala. Dan saya akan sebut di semuanya yang berkaitan dengan hukum bismillah dalam sembahyang terutama. Boleh. Dan lain-lain fadilah lah yang berkaitan dengan bismillah, insya-Allah taala. Jadi saya setakat itu dulu kot. Ada soalan? Bagi satu soalan. Kalau ada. Hah? Aha. Aha. Yang tak ada bismillah. Mana kata surah Al-Bara'ah yang tak ada bismillah tu? Boleh baca bismillah macam mana? Saya tak faham. Itu surah Al-Kahfi, kan? Jadi soalannya? Surah Al-Isra? Oh. Tak ada bismillah. Baca bismillah di surah Isra ada bismillah. Yang tak ada surah bismillah Al-Bara'ah. Kan? Isra ada bismillah kan? Ada bismillah? Ada bismillah Al-Bara'ah. Surah Al-Isra ada bismillah. Dalam Quran semua surah dimulai dengan bismillah. Melainkan surah Al-Bara'ah, pasal ada beberapa pandangan ulama dalam berkaitan hal itu. Sebab kata Al-Bara'ah dia bukan satu independen surah. Dia bukan satu surah yang asing. Dia adalah surah yang kesinambungan daripada surah sebelumnya. Maka dia tak ada bismillah. Sebagian pula kata memang Bara'ah ni diturunkan tanpa bismillah. Kalau lain-lain tu katanya turun dengan bismillah. Namun dia ni bersabit dengan hukum bismillah. Nanti saya akan sebut. Ada setengah ulama kata bismillah ni adalah ayat bagi setiap surah. Ada setengah ulama kata bismillah ni bukan ayat pada awal-awal surah. Dia hanya ayat dalam surah An-Naml semata-mata. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu je pun bismillah yang ayat. Kalau bismillah di kepala-kepala surah tu bukan ayat, walaupun dalam Al-Fatihah. Batu semua ulama tidak mewajibkan, malah tidak mensunahkan, tidak mewajibkan kita baca bismillah. Tapi nak baca tak salah macam Rahman. Boleh baca, tapi dia kata tak wajib. Pasal bagi dia bismillah ni bukan daripada Fatihah. Sebagai ulama pula kata bismillah adalah ayat bagi setiap kepala surah. Ada tiga pandangan ulama. Pasal apa jadi macam tu? Sebab
mengikut riwayat yang amat baik. Ada riwayat Nabi baca bismillah, ada riwayat Nabi tak baca bismillah. Maka bila ada riwayat Nabi tak baca bismillah, dia memberi faham bahawa bismillah ni dia bukan ayat Quran secara tetap. Namun dia juga permulaan kepada surah semata-mata. Permulaan. Tapi dia bukan ayat. Kita dalam mazhab Syafi'i, bismillah hanyalah ayat pada Al-Fatihah dan surah An-Naml yang saya baca tadi. Kalau depan surah-surah lain tu ambil daripada Al-Imran sampai kepada surah An-Nas, bismillah tu bukan ayat. Dia hanyalah pemisah antara ayat. Dia panggil fasil. Tapi Al-Imam Syafi'i tetap mensunahkan kita baca bismillah di kepala surah. Tetap mensunahkan. Walaupun dia tak kata bismillah itu ayat. Sebab ada riwayat yang Nabi kata, A'udzubillah, Nabi kata ijlalul Quran. Bismillah miftahul Quran. A'udzubillah ni ialah kemuliaan Quran. Bismillah adalah kunci Quran. Jadi disunahkanlah kita baca. Boleh? Tak terjawab? Terjawab lain. Berjamuan. Okey, jadi saya setakat itu dulu. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik dari kelemahan kita sendiri. Adalah sikit sebanyak kebaikan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asna lillahi wa billahi wa sallallahu وكنا حول الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك ونسألك الرضا والعفو والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. آمين يا رب العالمين.